Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Brunei Darussalam terus komited untuk mengurangkan pengeluaran karbon serta menggalakkan pertumbuhan hijau yang berdaya tahan. Antara langkah yang dilaksanakan pada masa ini ialah mengkaji semula penggunaan tenaga dalam sektor awam dan swasta, melaksanakan garis panduan, perundangan dan penggubalan dasar untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau serta meningkatkan kesedaran mengenai potensi perubahan iklim melalui promosi berterusan dan program pendidikan melalui pendekatan Whole of Nation. Usaha negara Brunei Darussalam itu dikongsikan oleh Menteri Pembangunan semasa sesi kerja pertama bertajuk Transformasi Hijau dalam Dunia Islam pada mesyuarat Persidangan Islam Menteri-Menteri Alam Sekitar ke-9 di Jeddah, Arab Saudi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid juga menyentuh mengenai usaha berterusan negara Brunei Darussalam dalam meningkatkan jumlah hutan simpan negara daripada 45% kepada 55% menjelang tahun 2025. Juga disentuh mengenai dengan pembaziran non-revenue water yang merupakan satu cabaran besar yang dihadapi di negara Brunei Darussalam. Menteri Pembangunan beserta rombongan juga menghadiri majlis penganugerahan Kerajaan Arab Saudi bagi pengurusan alam sekitar dalam dunia Islam. Setiap pencari kerja perlu terus siap siaga dalam mencari peluang meningkatkan tahap pembelajaran dan mengambil kursus-kursus tambahan bagi latihan semula dan melibatkan diri dalam latihan profesional. Ini kerana pendidikan dan pembangunan kemahiran adalah kunci utama dalam memastikan seseorang pencari kerja itu kekal kompetitif dan relevan dalam pasaran kerja masa kini yang dinamik dan sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Berucap pada majlis perasmian bagi Expo Kerjaya 2023, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan yang juga ahli Manpower Planning and Employment Council MPEC mengongsikan berdasarkan laporan kajian tenaga kerja 2022, kadar pengangguran di negara Brunei Darussalam sebanyak 5.2%. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad turut menekankan pentingnya setiap pihak untuk terus memupuk semangat kerjasama dan sokongan padu dalam mengurangkan kadar pengangguran dan seterusnya memperkasa para pencari kerja tempatan bagi memudahkan mereka mendapat pekerjaan yang bermakna. Bagi mencapai matlamat 1 wawasan Brunei 2035 iaitu ke arah mempunyai rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya, individu haruslah terus mengembang luaskan potensi masing-masing dan meningkatkan kemahiran selaras dengan keperluan sektor-sektor ekonomi dan industri. Ini adalah supaya mereka akan menjadi tenaga kerja yang produktif dan menyumbang kepada perkembangan dan memajukan ekonomi di negara Brunei Darussalam. Terdahulu, Pengiran Hajah Siti Nirmala binti Pengiran Haji Muhammad Setiausaha Tetap Wawasan di Jabatan Perdana Menteri dalam ucapan alu-aluannya mengongsikan Sekretariat Tetap MPEC melalui Job Center Brunei melaksanakan beberapa inisiatif dan program untuk memudahkan pasaran kerja yang inklusif dan progresif, membantu mencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan serta membolehkan syarikat mengakses tenaga kerja yang diperlukan. 1,000 peluang pekerjaan bagi anak-anak tempatan. Ini termasuk 66 jawatan. Expo Kerjaya disertai lebih 50 buah syarikat swasta yang menawarkan lebih 1,000 peluang pekerjaan bagi anak tempatan termasuk 66 jawatan khusus bagi golongan berkelainan upaya OKU. Expo Kerjaya dibukakan bagi kunjungan orang ramai sehingga 22 Oktober mulai pukul 9 pagi hingga 5 petang di Pusat Membeli Belah One City, Kampung Sungai Hancing. Expo Kerjaya yang diadakan sehingga Ahad ini menjadi landasan bagi anak tempatan untuk meneroka peluang-peluang pekerjaan di sektor swasta selain berinteraksi bersama bakal majikan. Dalam temu bual bersama beberapa buah syarikat tempatan, Expo Kerjaya membukakan peluang kepada mereka yang sedang mencari pekerjaan. Recruit is one of the digital platform recruitment that in Brunei. We are not only providing the job seeker for the vacancy platform, but we also give the access for the employers to find the right candidates for their business. In total, kekosongan around 10 macam tu. Yes, because especially for waiter waitress,
turnover dorang memang high lah in the hotel industry. Kalau mau come to the job center here at One City, so we're doing the walk-in interview, and then tapi kalau in the Sampat Jua, they can apply through our email. Ada 13 yang diiklankan di dalam Expo Kerjaya pada kali ini. We want to give opportunity kepada local yang ada experience. We can provide them with training lah. Yeah, because I mean they need to start somewhere as well. Yeah. Sani BMC tadi mengoffer following role Sani lah. So ada dalam 14 vacancies masa ni. So dua-dua dalam our technical side dan juga our administrative side lah. 48 pelajar terdiri daripada graduan dan pelajar dari pelbagai program di bawah 5 buah sekolah-sekolah Politeknik Brunei PB diraikan dalam Majlis Anugerah Pelajar 2023 atas pencapaian cemerlang mereka. Majlis sempena Majlis Convocation PB ke-9 itu berlangsung di sebuah hotel di Kampung Anggrek Desa. Penyampaian anugerah kepada 26 graduan terpilih disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Mak Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Sementara penyampaian anugerah Duta Republik Rakyat China kepada 22 orang pelajar disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Xiao Chan Kuo, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara ini. From Interior Festival Makanan dan Kebudayaan Republik Turkiye kali ketiga bakal diadakan bermula 25 Oktober ini. Dianjurkan oleh Kedutaan Republik Turkiye di negara Brunei Darussalam, festival bukan sahaja mempamerkan makanan tradisi Republik Turkiye, malah seni muzik dan kaligrafi negara berkenaan. Sehubungan itu, kemarin diadakan perasmian Festival Makanan dan Kebudayaan Republik Turkiye. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Hadir Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasal Felah, Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Terdahulu Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turkiye ke negara Brunei Darussalam. Dalam ucapannya mengongsikan istilah gastro budaya, gastro pelancongan dan gastro diplomasi menandakan kepentingan gastronomi sebagai medium diplomasi pelancongan negara dan identiti. Festival akan diadakan sehingga 29 Oktober ini. Allah Subhanahu wa Taala menjanjikan ganjaran berupa syurga kepada orang-orang mukmin yang mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Manakala bagi hamba-hamba yang kufur dan ingkar pula akan menerima balasan berupa azab, iaitu neraka. Perkara tersebut antara yang terkandung dalam khutbah Jumaat bertajuk menyelamatkan diri daripada api neraka. Perlu diketahui bahawa antara sifat atau perbuatan orang-orang yang bertakwa yang dapat menyelamatkan dan melindungi diri mereka daripada terjerumus ke dalam neraka Jahannam ialah: pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kedua, cinta kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ketiga, takut kepada Allah Subhanahu wa Taala. Keempat, melaksanakan puasa. Kelima, bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan tentang ganjaran dan kelebihan bersedekah. Antaranya, sedekah itu mendinding diri daripada api neraka. Keenam, jihad di jalan Allah, seperti mana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, telah menceritakan Abayah bin Rifa'ah, dia berkata bahawa dia bertemu dengan Abu Abbas ketika dia hendak pergi melaksanakan sembahyang Jumaat. Abu Abbas berkata kepadanya bahawa dia mendengar Nabi SAW bersabda yang bermaksud, kedua kaki seorang hamba yang berdebu kerana berjalan di jalan Allah tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan ketujuh, berdoa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Taala dari api neraka. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022.
Sempena memperingati Hari Puja Usia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Persatuan Basmidadah Basmida mengadakan majlis membaca surah Yasin, doa kesyukuran dan majlis khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di Kampung Jurudong. Hadir Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali yang dipertua Basmida. Hampir 50 ahli menyertai majlis berkenaan. Majlis diselitkan dengan bacaan doa kunut nazilah bagi memohon perlindungan dan keselamatan penduduk Palestin. Majlis merupakan salah satu aktiviti keagamaan dan kebajikan persatuan berkenaan di samping mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara ahli-ahli persatuan. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong dengan kerjasama Muslimah dan Kumpulan Belia Ibadur Rahman mengadakan musabakah murattal Al-Quran sempena 57 tahun pembukaan masjid berkenaan. 66 orang menyertai pertandingan selama 2 hari yang mempertandingkan 5 kategori. Antara lain objektif musabakah diadakan bagi menanamkan rasa cinta terhadap Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai amalan seharian. Selain dapat mengimarahkan masjid dan menjadikan masjid sebagai pusat pembudayaan membaca Al-Quran. Bulan Oktober merupakan bulan kesedaran kanser payudara. Pengesanan awal melalui pemeriksaan saringan merupakan langkah terbaik untuk mencegah kanser payudara. Sejak program saringan kanser payudara diperkenalkan pada Oktober 2019, lebih 5,400 wanita telah menjalani ujian saringan. Menurut Pengarah Pusat Kanser Brunei, pelbagai perkhidmatan disediakan di negara Brunei Darussalam untuk memudahkan saringan kanser payudara daripada radioterapi hingga ke ubat rawatan terkini. One is in Brunei, availability of mammograms. Not only mammogram, you need a radiologist, trained radiologist to look at it. So that's very important. Number 2 is importance of easy access to go to these breast clinics and get it examined, and biopsy and pathology, very important, because they ambil the contoh, they have to do certain tests. And the third important thing is also radiotherapy, pancaran. That's also important. That is also now luckily available, and PET scans also available. So the most important thing is to get this tests all done. Kebanyakan pesakit kanser payudara berhadapan dengan keputusan mengenai pembedahan, kemoterapi, terapi sinaran dan banyak lagi. Jururawat pakar penjagaan payudara menerangkan proses yang direka itu adalah untuk membantu pesakit memahami pilihan mereka dan membuat keputusan dengan baik. Atau asbab saja, tapi the underlying problem is, it's cancer. We need to assist patients' understanding about the treatment plan explained by the consultant, allow patient to ask multiple questions and clarify any doubts. We provide detailed information in verbal and in written information about the treatment that the patient will be receiving, including the benefits, the risks and the potential side effects. Lebih 40 anak yatim dan keluarga yang memerlukan berpeluang mempelajari dan menghadiri bengkel fardu kifayah dalam pengurusan jenazah. Bengkel seumpama ini secara tidak langsung memberi kesedaran betapa pentingnya ilmu fardu kifayah. Bengkel hasil sumbangan orang ramai dan diungkayahkan oleh Baiti Baitul Quran melalui Ar-Razak Funeral Management diadakan di Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah, Kampung Mentiri. Para peserta merupakan pelajar program Cintai Al-Quran Majlis Perundingan Kampung tersebut dan merupakan program pengajian Iqra' dan Al-Quran dengan kolaborasi bersama Al-Hufaz Management sejak tahun 2019. Seorang lelaki warga negara Bangladesh dijatuhi hukuman penjara 13 bulan selepas gagal membayar denda sebanyak RM22,500 atas kesalahan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Excise 2006. Muhammad Sohag Mia, 31 tahun, dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan dan mengaku bersalah memiliki 28 karton rokok dan 6 batang rokok pelbagai jenis tanpa permit dan kebenaran yang sah. Tertuduh gagal menjelaskan keseluruhan denda tersebut dan diperintahkan untuk menjalani hukuman penjara. Semua barang yang terlibat dirampas untuk dimusnahkan.
Berikutan insiden kebakaran petang kemarin yang menjejaskan beberapa perkhidmatan di cawangan Jabatan Pengangkutan Darat JPD Kuala Belait. Semua perkhidmatan di cawangan berkenaan akan berpindah dan beroperasi di pejabat cawangan JPD Momong Daerah Belait hari ini 21 Oktober 2023. Bagi ujian praktikal memandu dan ujian undang-undang Kod Jalan Raya dan urusan pengambilan dokumen yang telah dijadualkan hari ini dan hari-hari berikutnya adalah ditangguhkan buat sementara bagi urusan pengemas kinian. Maklumat lanjut hubungi JPD semasa waktu pejabat melalui WhatsApp 718-1641 atau melalui email info_ltd@jpd.gov.bn, laman sesawang www.jpd.gov.bn dan Instagram @jpd.bn. Sukan. Kejohanan badminton antara jabatan-jabatan dan bahagian-bahagian di bawah Kementerian Kesihatan membuka tirainya kemarin di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. 16 pasukan menyertai pertandingan ini yang terdiri daripada pegawai dan kaki tangan di bawah Kementerian Kesihatan dari keempat-empat daerah. Kejohanan antara lain bertujuan untuk menyahut dan menyokong visi Kementerian Kesihatan bersama ke arah warga sihat.